Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton. Selamat datang ke rancangan Sains bersama Cikgu Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang baru, iaitu topik apa? Topik elektrik. Okey, jadi sebelum kita belajar dengan lebih terperinci mengenai topik elektrik ini, Cikgu nak kamu pastikan di persekitaran kamu bersih daripada segala kekotoran. Kamu sediakan juga buku teks, alat tulis untuk kamu mencatat nota. Dan yang paling penting, kamu kena apa? Sarapan terlebih dahulu ya. Kalau kamu belum sarapan, bolehlah pergi sarapan dulu dan tengok balik video cikgu. Jangan risau, video ini takkan pergi ke mana-mana. Ada saja di YouTube ni. Kamu cuma perlu buka dan tengok serta jalankan aktiviti. Mudah kan? Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak sama-sama kita perhatikan kipas yang cikgu bawakan untuk kamu ni, khas untuk kamu. Cuba kamu tengok macam mana kipas ni boleh berpusing. Agak-agak kamu, macam mana kipas ni boleh berpusing? Sebab apa? Cikgu dengar tadi jawapan? Ya, pandai. Sebab ada elektrik. Okey, macam mana pula lampu boleh menyala? Sebab pandai. Sebab yang sama. Sebab ada elektrik. Okey, sekarang cikgu nak kamu perhatikan dekat sekeliling kamu sekarang ni. Adakah kamu sedang menggunakan elektrik? Ya, kamu sedang menggunakan elektrik. Okey. Cuba kamu bayangkan dalam rumah kamu sekiranya bekalan elektrik terputus. Apa yang akan berlaku? Kamu akan gelap, ya? Dan kamu akan panas. Betul tak? Betul. Okey, mesti ramai yang pernah rasa kan? Tak apalah, itu biasa dalam kehidupan kita kan. Jadi kita kena apa? Kita kena bersyukur. Sebab kita kena bersyukur sebab kita dikurniakan nikmat elektrik. Rakan-rakan kita, kalau kamu tengok, rakan-rakan kita di Palestin, di negara-negara lain, ramai yang tak ada elektrik. Tak ada kipas, tak ada lampu, belajar guna pelita macam waktu-waktu dulu kan. Waktu-waktu ayah dan ibu kamu. Okey, jadi kamu kena bersyukur. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak kita sama-sama jalankan satu aktiviti yang cikgu telah sediakan. Okey, aktivitinya mudah saja. Cikgu nak kamu cari 5 peralatan elektrik di sekeliling kamu. Di dalam rumah kamu, 5 saja ya. 5 peralatan elektrik. Peralatan elektrik ini maksudnya peralatan yang menggunakan elektrik dalam rumah kamu. Kamu catatkan nama peralatan tersebut dalam Google Form yang cikgu telah sediakan di bawah. Google Form tu, kamu tekan link 1 dan kamu isi 5 objek yang telah kamu jumpa dalam rumah kamu. Jadi cikgu tinggalkan kamu sebentar, 5 minit untuk jalankan aktiviti tersebut. Jom kita sama-sama buat sebelum kita kembali semula dalam video cikgu. Okey. Jadi kepada yang sudah berjaya kembali kepada video cikgu bersama-sama dengan cikgu kembali, cikgu ucapkan tahniah kerana datang balik ke kelas cikgu setelah menjalankan aktiviti. Jadi untuk aktiviti yang seterusnya, cikgu nak kita sama-sama melihat satu gambar. Gambar apa? Gambar yang cikgu akan tunjukkan. Okey, baiklah murid-murid. Gambar yang cikgu tunjukkan ni adalah gambar sebuah litar elektrik. Gambar apa? Gambar sebuah litar elektrik. Okey. Jadi sekarang cikgu tak nak bagi tahu kamu apakah nama komponen-komponen elektrik ni. Kalau kamu tengok dekat sini ada 1, 2, 3,
4. Ada 4 komponen elektrik. Tapi cikgu tak nak bagi tahu. Cikgu nak kamu jalankan aktiviti di link 2. Cikgu nak kamu cuba tentukan apakah nama bagi komponen elektrik yang telah cikgu tunjukkan dalam gambar dalam video ini. Okey, jom kita sama-sama laksanakan aktiviti 2 pada link yang kedua. Tahniah kerana telah berjaya menjalankan aktiviti yang kedua. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka buku teks pada halaman muka surat 74. Buka buku teks pada halaman muka surat 74. Ya, kita akan sama-sama kenali komponen elektrik. Okey, jadi komponen elektrik yang pertama adalah sel kering. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, yang pertama sekali adalah sel kering. Okey. Yang kedua adalah mentol. Okey, yang tengah-tengah ni, nama dia adalah mentol. Dan yang ketiga adalah Swiss. Okey, Swiss yang paling hujung ni. Okey, cuba kamu perhatikan pada gambar yang pertama. Apa yang pelajar lelaki tu cakap? Sel kering perlu dipasang pada pemegang sel kering mengikut terminal yang sepadan. Okey, apakah sel kering ni sebenarnya? Okey, sel kering ni ataupun kamu selalu panggil bateri. Tahu kan bateri? Bateri yang kamu letak dalam remote TV, bateri yang kamu letak dalam kereta kontrol, yang kamu letak dalam apa lagi? Dalam remote kipas, kan? Okey. Dalam telefon kamu ada bateri tak? Ada bateri. Okey. Sekarang cikgu nak tengok. Cikgu nak kamu cuba cari satu biji bateri dan kamu cuba kamu perhatikan. Dekat bateri tu dia ada berapa simbol? Ada tak simbol tambah dengan tolak macam dekat dalam gambar ni? Ada tak? Ada. Okey. Jadi untuk bateri, dia ada 2 simbol yang mewakili 2 cas pada bateri. Iaitu cas yang tambah ni kita panggil sebagai cas positif. Dan yang tolak ni, cas dia kita panggil sebagai cas negatif. Okey. Yang tambah positif, yang tolak ni negatif. Okey. Jadi cara kamu nak pasang bateri ni, kamu kena tengoklah pada simbol yang sama dengan simbol pada bateri tu. Kalau kamu pasang bateri ni terbalik, agak-agak kamu boleh tak berfungsi peralatan elektrik kamu tu? Tak boleh. Okey. Kita pergi kepada gambar yang bawah. Okey, tengok apa pelajar perempuan tu cakap. Mentol perlu dipasang pada pemegang mentol dengan betul. Okey, siapa sini pernah tengok pemegang mentol? Tak pernah? Okey, cuba kamu tengok lampu dekat rumah kamu. Nampak tak? Lampu dekat rumah kamu tu kena ada pemegang tak? Kena ada. Cuma dalam gambar ni pemegang mentol untuk mentol yang kecil lah. Ya? Kalau dekat sekolah nanti kita bolehlah buat eksperimen dekat dalam makmal ada mentol semua ni. Cuma dekat rumah kamu boleh cari dekat rumah kalau kamu nak buat, ataupun kamu boleh tengoklah lampu-lampu dekat rumah kamu tu. Okey, tapi kamu kena hati-hati. Sebab apa? Mentol ni dia adalah satu komponen elektrik yang mudah pecah. Sebab apa mudah pecah? Kamu pernah tengok mentol tak? Ya, mentol ni dia mudah pecah sebab dia diperbuat daripada kaca. Kaca mudah pecah tak? Mudah pecah. Jadi kena hati-hati. Jangan main-main dengan mentol. Okey. Seterusnya, kamu tengok pada muka surat 75. Cuba tengok pelajar lelaki yang dekat atas tu. Dia cakap apa? Wayar perlu dipasang pada setiap komponen dengan betul.
Wire perlu dipasang pada setiap komponen dengan betul. Siapa yang pernah tengok wire? Cuba angkat tangan. Ramai pernah tengok wire. Wire ni penting tak? Penting. Jadi wire ni digunakan untuk menyambungkan setiap komponen elektrik menjadi satu litar lengkap. Kalau kamu ada bateri, kamu ada mentol, tapi kamu tak ada wire. Macam mana kamu nak alirkan arus elektrik ataupun cas elektrik daripada bateri kepada mentol? Jadi kamu perlukan wire untuk memastikan cas elektrik daripada bateri sampai kepada mentol. Okey. Dan gambar yang paling besar, cuba tengok gambar yang paling bawah tu. Cuba tengok. Ditulis apa tu dalam kotak merah tu? Apabila switch ditutup, mentol menyala. Okey. Apabila switch dibuka, mentol akan terpadam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ditutup dan dibuka ni? Cuba kamu tengok switch tu. Switch dalam gambar tu. Okey. Switch ni, dia bila cikgu cakap tutup, maksudnya cikgu akan tolak switch ni ke bawah. Okey. Bila switch ni ke bawah, kamu tengok. Besi tu akan bercantum dengan besi yang satu lagi dan arus elektrik akan mengalir. Ini yang dimaksudkan dengan switch ditutup. Okey, bila cikgu buka, cikgu akan angkat. Bila cikgu pisahkan besi satu dengan besi dua, agak-agak kamu cas elektrik boleh mengalir tak? Tak boleh. Jadi sebab itulah mentol terpadam. Okey. Okey, sekarang kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada muka surat 76. Okey, semua boleh buka muka surat 76. Cuba tengok tajuk yang besar atas tu. Kita akan belajar tentang fungsi komponen elektrik. Okey, setiap komponen elektrik mempunyai fungsi yang tertentu. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, sel kering ataupun bateri. Apa fungsi bateri ni? Okey, bateri ataupun sel kering berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik. Okey, contoh telefon kamu tu. Ada bateri tak? Ada. Okey, kalau bateri habis, boleh tak kamu nak guna telefon kamu tu? Tak boleh. Kamu kena cas balik bateri tu. Nampak tak? Okey, sebab itulah pentingnya bateri untuk membekalkan tenaga elektrik supaya peralatan elektrik yang kamu gunakan tu akan berfungsi. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi mentol. Okey. Siapa tahu apa fungsi mentol ni? Kalau dekat rumah kamu waktu malam tak ada lampu, tak ada mentol, agak-agak apa yang akan berlaku? Gelap ke terang? Gelap. Okey, jadi fungsi lampu ataupun mentol ni adalah untuk mengeluarkan cahaya, untuk menghasilkan cahaya. Sebab malam-malam gelap, kamu perlukan cahaya. Jadi cahaya tu dihasilkan daripada mentol. Okey, bagus. Setakat ni sangat bagus dua amanah ya. Okey, sekarang yang terakhir. Cuba kamu tengok. Yang terakhir, komponen elektriknya adalah switch. Okey, apa fungsi switch ni? Switch ni adalah untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. Okey, cuba kamu tengok dekat rumah kamu, ada banyak tak switch elektrik? Tak kisahlah switch lampu ke, switch kipas ke, banyak tak? Banyak kan? Okey, cuba kamu bayangkan kalau kipas kamu tu sekarang yang tengah berpusing sekarang tu kan, lepas tu switch dia rosak, boleh tak kamu nak tutup kipas tu? Tak boleh sebab switch rosak. Jadi switch ni
kena ada. Sebab apa? Sebab bila ada Swiss, kamu boleh hidupkan kipas bila-bila masa dan kamu boleh matikan kipas bila-bila masa. Okay, kalau tak ada Swiss, kamu tak boleh nak buka ataupun kamu tak boleh nak tutup. Kipas tu akan berpusing. Jadi bil elektrik naik tinggi tak? Naik tinggi. Siapa yang sakit kepala? Ayah kamu, mak kamu. Kamu tak apalah. Kamu tak bayar elektrik kan? Okey. Macam mana? Topik elektrik. Susah ke senang? Senang je kan? Okey, jadi cikgu harap semua murid-murid cikgu hari ini dapat belajar dengan gembira dan dapat memahami apa yang cikgu ajarkan hari ini. Jadi kalau tak faham, kalau ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, kamu boleh tanya cikgu melalui Telegram ataupun WhatsApp, ataupun kamu juga boleh komen di bawah dan cikgu akan balaslah sebarang persoalan ataupun apa-apa yang kamu tak faham. Ya, tulis di bawah. Dan kalau video yang cikgu hasilkan ni bagus, kamu pun boleh juga komen di sini ya. Jangan lupa like dan komen. Okey. Dan terakhir, sebelum kita habis kelas pada hari ini, cikgu bekalkan juga dengan satu lagi tugasan aktiviti untuk cikgu nak tengok sejauh mana kefahaman kamu tentang topik yang telah cikgu ajarkan. Okey. Tapi jangan risau, tak ada limit masa. Jadi kamu boleh buat bila-bila selepas habis waktu sekolah, waktu malam ataupun waktu kamu tak tahu nak buat apa. Kamu boleh buat tugasan yang cikgu berikan ini. Okey. Jadi sekian saja daripada cikgu untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.